Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, antara perkara yang dibenci oleh rakyat Malaysia adalah berkaitan dengan isu bully. Bully yang berlaku tidak kira di sekolah rendah, sekolah menengah, di college, universiti dan di mana saja pun adalah satu perkara yang keji dan memang perlu dikenakan tindakan kepada mereka yang terlibat bersalah. Baru-baru ini salah satu kes yang telah tular di media sosial yang telah menarik perhatian ramai orang termasuk Perdana Menteri dan juga Ketua Polis Negara berkaitan dengan kes Zara Khairina. Ketua Polis Negara telah membuat satu pengumuman amaran daripada Ketua Polis Negara kepada penyebar gambar maklumat tidak tepat. Sebelum itu saya ambil masa anda sebentar. Saya kongsikan ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya anda ada masalah kesihatan apapun, termasuk kanser, 3 serangkai dan macam-macam lagi, anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Saya boleh jelaskan lebih terperinci dengan anda. Saudara-saudara, betapa besarnya isu ini sehingga ramai rakyat Malaysia, terutamanya di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, telah mempertahankan pihak Zara Khairina. Apa keputusan terkini Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, tindakan itu bukan sahaja menjejaskan siasatan yang sedang berlangsung, malah turut mengganggu proses keadilan kepada semua pihak. Nah, saudara-saudara, amaran daripada Ketua Polis Negara kepada penyebar gambar maklumat tidak tepat. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya menyokong apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara ini. Kita jangan suka-suka nak kongsi maklumat ataupun gambar yang kita sendiri pun tidak tahu sejauh mana sahihnya maklumat ini, benarnya maklumat ini. Lebih baik kita nantikan keputusan daripada pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak berkuasa. Tindakan pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan maklumat dan gambar berkaitan kes kematian Zara Khairina Mahathir boleh dikenakan tindakan di bawah 3 undang-undang. Menegaskan perkara itu, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, 3 undang-undang itu ialah Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 203E Kanun Keseksaan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Peringatan tersebut diberikan susulan pihaknya mengesan wujud penyebaran maklumat serta gambar kanak-kanak yang dikaitkan dengan mangsa di media sosial oleh pihak tertentu. Dalam satu kenyataan pada Rabu 6 Ogos, beliau berkata, maklumat dikongsi berpotensi mengelirukan orang awam. Tindakan itu bukan saja menjejaskan siasatan yang sedang berlangsung, malah turut mengganggu proses keadilan kepada semua pihak. PDRM menjelaskan bahawa semua proses siasatan, termasuk isu bedah siasat postmortem, dijalankan mengikut prosedur dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai dinasihatkan supaya menghentikan tindakan memuat naik atau berkongsi maklumat yang tidak sahih, termasuk pendedahan maklumat berkaitan siasatan kes tersebut. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan tuntutan RM 1 juta daripada ahli Parlimen PAS. Akhirnya apa kenyataan daripada kepimpinan kerajaan? Kenapa sampai ahli Parlimen PAS ini menuntut sehingga RM 1 juta? Bukan jumlah yang sedikit.
EMK Selangor dalam satu kenyataan, tuntutan RM 1 juta Fadli Syari, satu politik ugutan. Pemuda PKR Selangor menyifatkan tindakan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menuntut ganti rugi berjumlah 1 juta serta permohonan maaf daripada Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan EMK Nabil Halimi sebagai politik ugutan yang membunuh suara demokrasi. Oke, sebelum saya terus kepada isu kita hari ini, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun, ini adalah transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan dan menyeimbangkan semula sistem imun badan kita sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Tanpa kita sadar, ramai di luar sana yang sedang mengalami bermacam jenis penyakit, termasuk penyakit autoimun, contohnya psoriasis, penyakit kulit, penyakit yang biasa kita dengar, 3 serangkai, diabetes, kolesterol darah tinggi, penyakit melibatkan jantung, dan macam-macam lagi. Jadi, mungkin inilah harinya, inilah waktunya Anda akan sembuh semula dengan mengambil produk terapi imun ini. Ini adalah untuk mendidik sistem imun badan Anda menjadi bijaksana melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Kesal dengan tindakan itu, Timbalan Ketua EMK Selangor Muhammad Syarul berkata, langkah ini bukan saja berlebihan, malah memberi gambaran cobaan menutup suara anak muda yang berani bersuara mempertahankan maruah negara. Teguran yang dibuat oleh Nabil adalah respon terhadap penghinaan terbuka yang dilakukan melalui hantaran karikatur yang memperlekehkan usaha diplomatik Malaysia dalam rundingan damai antara Thailand dan Kamboja. Usaha ini dilaksanakan di bawah kepimpinan PM Malaysia selaku pengerusi ASEAN dan merupakan misi penting yang membawa nama baik negara. Dalam demokrasi, kritikan terhadap tindakan yang merendahkan imej negara bukanlah jenayah atau fitnah. Sebaliknya, ia adalah hak rakyat untuk bersuara. Malaysia kini melaporkan Ahmad Fadli menuntut permohonan maaf dan ganti rugi sebanyak RM 1 juta daripada Nabil. Berhubung hantaran Facebook yang didakwa menyindir rundingan damai antara Thailand dan Kamboja yang dikendalikan negara. Dalam surat tuntutan yang dilihat Malaysia kini, Nabil juga dituntut untuk menarik balik kenyataan yang dibuatnya yang didakwa mengandungi fitnah serta tidak lagi mengulanginya. Jadi saya pun tertanya-tanya, siapa yang salah, siapa yang benar? Saya tak nak carilah siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalaulah perbuatan ahli parlimen PAS itu yang dilihat memperlekeh, yaitu karikatur kambing, biri-biri dan monyet yang telah viral di media sosial, kalaulah apa yang dilakukan ahli parlimen PAS itu yang salah, kalaulah kesalahan itu dapat dibuktikan tanggung jawab oleh Ketua Penerangan PAS tersebut, adakah beliau yang patut dikenakan tuntutan 1 juta? Adakah beliau yang patut dikenakan tindakan? Nah, saudara-saudara, itu semua hanya pertanyaan. Apa komen Anda?